Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada para penonton di luar sana, dan insya-Allah pada malam ini kita kembali lagi dalam satu rancangan online webinar bersama dalam kursus SGDU 5083, iaitu Creativity in Management for Effective School. Jadi sebelum kita meneruskan rancangan kita pada malam ini, apa kata kita lihat dulu VT ini. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada hari yang indah ini dapat sama-sama kita dalam sesi online webinar anjuran dari SGDU 5083, iaitu Creativity in Management for Effective School. Sekali lagi, Alhamdulillah pada malam ini kita bertua. Pada hari ini kita dapat bersama dengan penceramah ataupun panel yang hebat, panel yang banyak pengalaman dalam bidang pendidikan ini. Sebelum kita meneruskan rancangan kita pada hari ini, saya perkenalkan dahulu, menceritakan dahulu biodata tentang ahli panel kita pada malam ini. Nama diberi Encik Jasni bin Mat Kecil, iaitu hakiki sebagai Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Perancangan, Pejabat Pendidikan Daerah Pendang. Pengalaman beliau pernah mengajar di sekolah rendah dan sekolah menengah dari tahun 1 hingga ke tingkatan 5. Baik, kemudian dalam NGO, yang pertama sebagai Presiden Kongres Kesatuan Guru-Guru dalam Perkhidmatan Pelajaran Malaysia, itu Kongres. Yang kedua sebagai juga Presiden Kesatuan Guru-Guru Malaysia Barat, Presiden Persatuan Guru-Guru Melayu Kedah PGMK, pernah dianugerahkan pingat Bintang Kebaktian Masyarakat BKM, anugerah dalam perkhidmatan Johan Guru Inovatif Negeri Kedah 1999, sempena Hari Guru Peringkat Negeri Kedah. Johan dalam pertandingan Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK dalam pertandingan KIK Perkhidmatan Awam Peringkat Negeri Kedah Darul Aman,
dan mewakili Perkhidmatan Negeri Kedah Kekebangsaan. Sejarah perkhidmatan beliau, pegawai khas matematik di Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Perak, guru cemerlang matematik, ketua unit di Unit Pengurusan Sekolah JPN Kedah, timbalan PPD perancangan iaitu PPD Pendang. Sementara itu sumbangan dalam pendidikan, panel penulis huraian sukatan pelajaran matematik sekolah rendah, panel penulis modul matematik sekolah rendah, jurulatih utama matematik peringkat kebangsaan dan negeri, jurulatih dan hakim dalam pertandingan Olimpiad Matematik di Hong Kong, penceramah integriti Institut Integriti Malaysia. Tuan-tuan dan puan, para penonton, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita teruskan dengan biodata untuk ahli panel yang kedua pada malam ini. Juga seorang yang hebat di dalam dunia pendidikan masa kini. Penceramah ataupun ahli panel kita yang kedua, saya perkenalkan Encik Badri Hazlan bin Badri Hisham, merupakan guru bimbingan dan kaunseling di Akademi Sains Pendang. Hadirin sidang penonton sekalian, Akademi Sains Pendang juga merupakan institusi pertama untuk pelajar jenius dan pintar. Ini untuk maklumat sajalah. Untuk maklumat tuan-tuan muda ahli panel kita juga pernah bertugas sebagai penolong pengarah kaunseling di Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah. Kemudian sekarang ini pergi ke Melbourne untuk menemani isteri menyambung pelajaran dan praktikal di Royal Melbourne Hospital. Sambil itu beliau juga menyambung pelajaran di Melbourne dengan hadiri kelas bersama Universiti Melbourne Australia dan menjadi kaunselor part-time di Melbourne. Beliau juga telah ditanggan dan dikurniakan 2 orang cahaya mata, seorang perempuan dan seorang lelaki. Mudah-mudahan jodoh tidak ke mana dan akan kekal di jannah. Itu tengoklah, kalau dekat situ pun kita boleh lihat kehebatan ahli panel kita pada malam ini. Dan bersama-sama saya pada malam ini, sebelum itu ahli kumpulan kami, saya perkenalkan dulu, minta rakan saya yang pertama, juga selaku moderator ramai-ramai pada malam ini. Silakan Mas. Saya Puan Masriah binti Mak Saad dari Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Muhammad Saman. Okey, seterusnya. Saya Nur Azrah binti Azmi daripada Sekolah Kebangsaan Kepala Batas. Dan yang terakhir. Saya Azul Zwita binti Husin dari SMK Semichael. Terima kasih. Dan saya sendiri Zamri bin Abdullah dari Sekolah Kebangsaan Alur Janggus Alusta Kedah Darul Aman. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita akan membincangkan satu topik yang hangat diperkatakan, yang menarik untuk dibincangkan. Tajuk yang begitu digemari oleh peminat-peminat pendidikan di dalam negara kita khususnya, iaitu tajuk yang berbunyi sekolah institusi masyarakat. Okey, sekolah institusi masyarakat. Okey, dan kita ada teknikal, penceramah kita jatuh. Penceramah kita lost. Hilang daripada radar. Penceramah kita hilang daripada radar. Okey, masuk baliklah. Alhamdulillah. Aduh, ketak kami ni tiba-tiba hilang dari radar. Okay, apapun inilah di antara cabaran-cabaran di dalam online kan. Kita dapat terima. Okey, sekolah institusi masyarakat. Baik, kita terus kepada moderator ataupun sahabat saya yang pertama. Dipersilakan Ustazah Masriah untuk mengajukan soalan pertama. Silakan. Okey, terima kasih kepada moderator pada hari ini, iaitu Ustaz Zamri bin Abdullah. Sebelum saya mengajukan soalan kepada panel kita pada kali ini, terlebih dahulu kita lihat
kepada tajuk utama kita pada dalam webinar ini, iaitu sekolah institusi masyarakat. Soalannya yang saya hendak ajukan kepada panel pada hari ini iaitu sejauh manakah sekolah sebagai institusi masyarakat kepada kita? Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya persilakan panel kita yang pertama sebagai permulaan perbicaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Moderator Ustazah Masriah dan juga rakan-rakan moderator yang lain. Ini sebenarnya terlebih dahulu saya nak ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana telah berjaya melaksanakan webinar ini, membicarakan tajuk yang sangat baik, tajuk yang sangat baik dan penuh cabaran penuh cabaran untuk jawab. Okey, yang pertamanya, sejauh manakah dikatakan bahawa sekolah itu berfungsi sebagai institusi masyarakat? Sebelum itu saya nak menarik perhatian bahawa saya dulu semasa belajar khusus di Maktab Perguruan Kota Baru Kelantan sekitar tahun 83 hingga 85, ada belajar dalam buku yang dikarang oleh Atan Long, iaitu menyatakan bahawa dalam karangannya menyatakan bahawa beliau menyarankan bahawa sekolah lambat laun perlu menjadi sebuah institusi masyarakat yang berkesan. Maknanya pandangan ini bukanlah pandangan baharu. Bagus pada ahli kumpulan ini yang memilih tajuk ini sangat baik, iaitu sekolah sebagai institusi masyarakat. Maknanya cendekiawan kita yang terdahulu seperti Atan Long dan juga rakan-rakan yang seperjuangan dengannya telah menyarankan bahawa memang perlu sekolah itu digilap, ditambah baikkan, diperkenalkan supaya sekolah itu benar-benar menjadi institusi masyarakat. Kenapa tuan-tuan dan puan? Sebabnya sekolah ini sumber manusia yang ada ialah pelajar. Sudah tentu bila pelajar ada di sekolah, sudah tentu di belakang pelajar itu ada waris. Waris yang terdiri daripada ibu bapa ataupun keluarga ataupun masyarakat yang sekelilingnya yang terlibat untuk menghantar anak ke sekolah dan juga untuk melihat, mengawal anak-anak mereka di sekolah. Dengan arti kata yang lain bahawa bila ada pelajar di sekolah, bermakna sekolah secara tidak langsung masyarakat mengambil perhatian terhadap sekolah. Dengan mengambil perhatian ini secara tidak langsung menyatakan bahawa memang sekolah telah pun menjadi satu institusi masyarakat. Sebab kerana apa? Waris akan mengambil berat hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak mereka, berkaitan dengan cucu-cucu mereka, berkaitan dengan waris-waris mereka di sekolah. Okey, itu bermakna dari segi sumber manusia yang ada di sekolah yang menyebabkan berlakunya konsep institusi masyarakat. Okey, kalau kita perhatikan sejauh manakah sekolah berfungsi sebagai institusi masyarakat? Saya rasa masyarakat telah sedia maklum, memang benar sekolah sekarang ini berfungsi sebagai institusi masyarakat yang sangat berkesan. Kenapa tuan-tuan dan puan, di sekolah kita telah wujud pelbagai platform untuk menggamit waris-waris datang ke sekolah, memberi pandangan. Platform yang utama sudah tentulah melalui PIBG. Melalui PIBG ini iaitu Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Melalui Persatuan Ibu Bapa dan Guru ini, guru, waris dan masyarakat akan datang ke sekolah, bermesyuarat, memberi pandangan, memberi bantuan, memberi pelbagai idea untuk memajukan sekolah, dan secara tidak langsung akan berlakulah proses kemasyarakatan di sekolah. Bermakna institusi masyarakat itu telah pun berlaku di sekolah apabila waris itu datang memberi pandangan, dan masyarakat tidak akan rasa terpinggir, tidak akan rasa malu untuk datang ke sekolah untuk memberi pandangan dan juga memberi bantuan apa-apa yang patut. Okey, itu yang pertama, iaitu segi ada wujudnya pelibatan dalam bidang PIBG. Yang kedua, kita tengok sekarang ni sekolah-sekolah sejak dari dulu lagi, semasa saya kecil dulu, semasa saya belajar dulu pun, sekolah ini sering kali didatangi oleh pejabat kesihatan. Contohnya pejabat kesihatan yang berkaitan dengan pergigian ataupun vaksinasi sekarang ni. Maknanya bila adanya sekolah, tempat yang paling mudah untuk masyarakat datang di samping tempat-tempat awam yang lain, contohnya Dewan Masyarakat, tetapi sekolah ini pilihan utama Kementerian Kesihatan untuk membantu masyarakat kita supaya mereka datang ke sekolah, menghantar anak mereka ke sekolah, menerima vaksinasi ataupun menerima kemudahan rawatan perubatan. Bermakna dalam hal ini bermakna sekolah memang benar satu lagi menjadi ciri-ciri utama sebagai institusi masyarakat dari segi memberi kemudahan,
menyediakan kemudahan untuk menerima rawatan kepada pelajar-pelajar mereka. Okey. Yang seterusnya kita juga perhati tuan-tuan dan puan, dari segi sumbangan. Kita juga sering tengok apabila untuk menyampaikan sumbangan, pelbagai agensi, pelbagai person-person yang kat luar sana datang ke sekolah untuk memberi sumbangan, sama ada ahli politik ke, sebagai korporat ke, ataupun agensi-agensi yang lain yang mempunyai wang untuk memberi bantuan kepada sekolah. Jadi pelajar mereka datang ke sekolah. Bila datang ke sekolah, bermakna sekolah itu memang dah benar menjadi institusi masyarakat untuk menyampaikan sumbangan kepada pelajar-pelajar yang berkeperluan. Dan ini kita tengok saban tahun, saban hari, ramai orang yang datang ke sekolah dan untuk memberi bantuan. Dan sekarang ni kita tengok Timbalan Menteri Pendidikan mengumumkan bahawa ahli politik boleh masuk ke sekolah untuk memberi bantuan kepada sekolah. Jadi bila beri bantuan kepada sekolah, bermakna secara tidak langsung adalah memberi bantuan kepada pelajar-pelajar kita untuk mendapat pendidikan yang sempurna. Okey, itu dari segi sumbangan. Dan kita juga tengok bahawa dapat lihat bahawa kalau dahulunya sekolah ini merupakan tempat berkumpulnya masyarakat apabila datangnya musim sukan, apabila untuk berriadah. Kalau dulunya saya ingat saya kecil-kecil lagi melihat masyarakat, melihat belia-belia datang ke sekolah bermain bola, bermain sepak takraw. Maknanya sekolah pada hulunya tempat masyarakat berkumpul untuk beriadah. Dan walaupun dalam keadaan pandemik sekarang dia agak terkawal, kalau masyarakat nak menggunakan padang sekolah perlu minta kebenaran sekolah. Walau bagaimanapun kita dapati bahawa sekolah masih menyediakan platform iaitu padang dan gelanggang untuk masyarakat bermain ataupun untuk melaksanakan pertandingan sukan tertentu. Hal ini menunjukkan bahawa memang sesuai sekolah sebagai institusi masyarakat untuk masyarakat berkumpul, untuk masyarakat duduk bersama, untuk masyarakat bergaul, bermesra dan juga untuk masyarakat menguruskan perasaan tali silaturahim bersama kita supaya mereka akan lebih akrab. Dan seterusnya saya juga perhatikan bahawa kita jangan lupa bahawa sekolah sering kali akan menggamit ataupun memanggil masyarakat ke sekolah apabila kita wujudkan hari-hari keusahawanan. Contohnya hari-hari yang berkaitan dengan berniaga keusahawanan sekolah. Dan kita tengok melalui hari keusahawanan ini, masyarakat akan datang membawa anak, membawa waris dengan kuponnya, membeli barang-barang yang dijual oleh masyarakat di sekolah, yang diwakili oleh guru, yang diwakili oleh pelajar. Secara tidak langsung bila waris datang ke sekolah, maknanya hubungan yang baik dalam kalangan guru dan juga waris dan juga pelajar akan merapatkan hubungan yang baik dan akan memajukan sistem pendidikan di sekolah itu. Dan secara tidak langsung sekolah itu memang benar-benar menjadi sebagai institusi masyarakat yang baik. Sebagai rumusannya saya nak sebut bahawa memang peranan sekolah sebagai institusi masyarakat ini memang berlaku semenjak dahulu lagi sehingga sekarang, dan insya-Allah dan kita berharap fungsi ini akan lebih bergerak baik ke hadapan supaya sistem pendidikan kita akan bergerak dengan lebih maju, insya-Allah. Okey, itu ialah pertamanya kita lihat bagaimana seperti yang disebutkan oleh ahli panel tadi, bahawa keterlibatan ataupun pelibatan masyarakat itu menjadi tonggak utama bagi menjayakan program inilah, kalau dari segi apa yang telah disampaikan tadi. Baiklah, itu untuk soalan yang pertama. Baiklah, apa kata kita lihat pula ataupun kita dengar pula soalan yang kedua. Puan Azwin Zuita. Silakan Puan Azwin. Assalamualaikum. Soalan saya untuk hari ini adalah apakah sumbangan masyarakat kepada sekolah untuk merealisasikan institusi masyarakat? Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih because of inviting me as part of the panel for forum untuk kali ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kita berkaitan dengan apakah sumbangan ataupun input masyarakat kepada sekolah untuk menjayakan sekolah masyarakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum tu, I'm not the best man untuk explain tentang benda ini, tapi berdasarkan pengalaman Allahumma salli dan juga pembacaan, Allahumma salli, kita kena melihat bahawa sekolah dan masyarakat itu memainkan peranan yang sangat penting. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, kalau kita tengok daripada sudut input ataupun sumbangan masyarakat itu kepada sekolah, kita kena tahu bahawa masyarakat itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masyarakat mempunyai pengaruh yang besar kepada sekolah dalam pendidikan dalam sekolah itu, sebab dia sebenarnya dia menentukan kepada prestasi sekolah itu ataupun pelajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kena tahu bahawa pencapaian pelajar itu bukan sahaja terletak pada sekolah. Kita kena maklum pencapaian itu juga terletak dari bukan hanya pada sekolah, tapi juga terletak kepada masyarakat itu sendiri. Sebab pengaruh dia sebenarnya pencapaian pelajar itu dipengaruhi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dipengaruhi oleh cara hidup pelajar itu sendiri. Cara hidup pelajar tahu pun tak? Kita kalau kita tengok balik, dia kembali kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masyarakat. Mungkin isu ini telah pun diterangkan oleh ahli panel kita yang pertama, Encik Jasni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Daripada masyarakat itu, kalau kita tengok input ataupun sumber masyarakat itu yang kepada menjayakan sekolah masyarakat itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tengok, satunya adalah aspirasi ibu bapa dan juga keluarga. Kita tengok, kalau kita bercakap daripada perspektif, yes, we can't deny, kita tak boleh menidakkan bahawa kemampuan sekolah. Tapi kita kena melihat daripada sudut masyarakat itu sendiri, tapi dalam masyarakat itu kita ada parents, ibu bapa dan juga keluarga. Kerana kita kena ingat, ibu bapa atau keluarga itu memainkan peranan yang sangat penting. Sebab kita kena tahu, masyarakat itu penting dalam perkembangan sesuatu masyarakat itu. Perkembangan itu sebenarnya menyokong kepada kemenjadian pelajar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di dalam sekolah, maksudnya pencapaian. Kita balik pada yang apa yang saya utarakan sebentar tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aspirasi ibu bapa dan juga keluarga, mereka merupakan keluarga ini, ibu bapa merupakan penolong besar kepada peningkatan pencapaian prestasi seorang pelajar itu. Allahumma salli ala sayyidina. Kita kena ingat, memang zaman sekarang kita menganggap bahawa sekolah itu sebagai tempat untuk asuhan anak kita, tapi kita kena ingat, kita kena kalkulate balik berapa banyak masa anak berada di sekolah, berapa banyak masa anak berada di rumah. Kita kena ingat, dalam menjayakan sekolah masyarakat ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masyarakat dengan sekolah tidak dapat dipisahkan. Dia seharusnya sekolah dengan Allahumma salli ala rumah, dia kena seiring, sejalan, seindah bunga di taman. Nanti kalau suruh saya lagi, saya akan menyanyi lebih lama dah pula kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi nanti dia supposed to be seiring, sejalan, seindah bunga di taman. Dia kena sama. Sebagai contoh, saya kata apa yang seiring dan sejalan itu, apa yang kita kata seiring tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, sebagai contoh. Sebab tadi kita bercakap bahawa ibu bapa, keluarga memainkan peranan penting untuk pencapaian pelajar itu meningkat. So kita tekankan berkaitan dengan kena seiring. Allahumma salli ala sayyidina. Bagaimana kita sebut seiring itu? Sebagai contoh, kita bagi contoh yang sangat mudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalaulah kita kata di sekolah mengajar, cikgu mengajar kata jangan menipu. So if anything happen, apa pun terjadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kamu kena jujur. Okey, kita akan dapat melihat benda ini kalau bab kejujuran kita ada sentuh dalam pendidikan moral, kita akan ada sentuh dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam pendidikan Islam. Malahan dia akan ditekan dalam bahasa Melayu, dan kita juga dalam benda tu banyak, memang sangat-sangat ditekankan di sekolah, even though dalam bakalah semua Allahumma salli. Tapi adakah benda itu seiring di rumah?
Itu yang kita kena pasti. Bukanlah nak kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, parents di rumah atau ibu bapa di rumah keluarga mengajar pelajar itu untuk menipu. Tidak. Tapi dia sepatutnya seiring. Kalau mengajar begitu, di rumah sepatutnya begitu. Dia akan seiring. Jadi kalau sekolah mengajar kita jangan menipu, di rumah pun apapun anak itu perlu jujur. Sebagai contoh. Begitu juga sebab tu kita kata mementingkan, penting sangat sumber atau input masyarakat untuk menjayakan sekolah masyarakat ini. Allahumma salli ala sayyidina. Memang nak kena seiring. Dalam topik yang seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina. Kalau di rumah cikgu, ibu bapa mengajar anak untuk menjadi seorang yang amanah, bila kamu diberi tanggungjawab, kamu kena laksanakan tanggungjawab itu sebaik mungkin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga berlaku di sekolah. So once apabila sekolah dan masyarakat itu bergerak seiringan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia sebenarnya menjadi input. Dia sebenarnya menjadi sumber kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad menjayakan sekolah masyarakat itu. Okey, Allahumma salli. Dan yang paling penting, bagaimana sumber masyarakat ini boleh menjayakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sekolah masyarakat ini. Yang pentingnya adalah di samping itu masyarakat juga perlu penglibatan masyarakat dalam menganjurkan aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan lagi apa? Pencapaian pelajar. Sebab daripada awal tadi yang saya maklum yang kita bincangkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berkaitan masyarakat penting dalam mempengaruhi dalam perkembangan pencapaian pelajar di sekolah. Sebab kita yakin, kita pasti masyarakat penting dalam perkembangan masyarakat. Bagaimana? Allahumma salli ala sayyidina, membantu meningkatkan pencapaian pelajar di sekolah. Secara lebih menyeluruh, meningkatkan pencapaian sekolah itu sendiri. Allahumma salli ala sayyidina. Masyarakat kena anjurkan program yang boleh memberi sumbangan, penunggak ataupun pendorong kepada peningkatan Allahumma salli ala prestasi sekolah berkenaan. Sebagai contoh, kita boleh libatkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita boleh libatkan majlis belia, kita boleh melibatkan library di kawasan kita, mungkin kita boleh melibatkan community, kita boleh melibatkan surau. Sebab boleh rancang program-program yang membentuk masyarakat, membantu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kepada pencapaian peningkatan prestasi sekolah. Allahumma dalam membentuk, menjayakan sekolah masyarakat. Okey, sebagai contoh, kalau surau, Allahumma salli ala Sayyidina dalam komuniti masyarakat dan ahli jawatan kuasa surau. Mungkin kita boleh adakan program, mungkin kita akan bincang berkaitan dengan parenting, macam mana menjadi parents yang lebih memahami, lebih menyokong. Sebagai contoh, kita baru saja habis, kita dah endemik daripada COVID-19. So, mungkin surau ataupun masjid di kawasan sekitar mewujudkan, melaksanakan program dalam menyediakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menyediakan parents ataupun waris, ibu bapa dan juga keluarga yang dapat menyokong sistem pendidikan yang dilaksanakan Allahumma salli ala Sayyidina. Dengan ini sebenarnya dia akan menjadi memberi impak yang besar dalam menjayakan sekolah masyarakat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya rasa setakat itu dulu untuk soalan itu. Kita kembalikan balik kepada Allahumma salli kepada moderator. Silakan. Okey, terima kasih. Itu pusingan yang pertama daripada panel yang kedua kita. Okey, nampak tak betapa banyaknya sumbangan ataupun kaitan yang bagaimana kita nak jadikan sekolah itu sebagai sekolah sebagai institusi masyarakat. Okey, siapakah di antara sahabat saya yang akan bertanya? Azwin Ya. Silakan Cikgu Azwin. Soalan saya, apakah sumbangan masyarakat kepada sekolah untuk merealisasikan sekolah masyarakat ini? Satu soalan yang sangat baiklah. Sumbangan masyarakat kepada pihak sekolah untuk merealisasikan sekolah sebagai institusi masyarakat. Okey, sumbangan masyarakat ni sudah tentulah kita perlu kepada kerjasama yang baik daripada masyarakat untuk terlibat dalam
komuniti di sekolah. Sebagai contohnya kita tengok sekarang ni pihak kementerian sangat menggalakkan keterlibatan PIBKS dalam urusan di sekolah. Makna pelibatan ibu bapa guru dan juga swasta sangat-sangat diperlukan untuk membantu sekolah bergerak maju dalam pelbagai bidang, khusus untuk melihat anak didik mendapat hak mereka, anak didik mendapat pelajaran yang baik, anak didik mendapat nilai yang baik, anak didik mendapat kemahiran yang baik untuk membina karakter yang baik di sekolah. Maknanya kita tengok sekarang ni paling kurang yang kita tengok sekarang, kerajaan telah mengeluarkan bahawa pelibatan PIBKS itu perlu dimantapkan, perlu diserlahkan supaya masyarakat bekerjasama dengan sekolah demi untuk pendidikan kita bergerak dengan baik. Secara tidak langsung bila masyarakat terlibat dengan sekolah dengan memberi bantuan, sama ada memberi sumber keuangan ataupun memberi idea-idea yang baik atau memberi khidmat tenaga kepada sekolah supaya sekolah itu sentiasa berada dalam keadaan kondusif, bermakna secara tidak langsung bahawa sekolah ini memang telah pun menjadi sebuah institusi masyarakat dengan baik. Keterlibatan sebini kita harap dapat diteruskan supaya semua masyarakat yang kurang mengambil berat tentang fungsi sekolah sebagai institusi masyarakat akan memainkan peranan, akan cuba terlibat secara tidak langsung, sama ada memberi sumbangan ataupun memberi buah fikiran dalam merealisasikan sekolah sebagai institusi masyarakat. InsyaAllah saya yakin benar bahawa masyarakat memang sangat merupakan elemen yang penting dalam merealisasikan sekolah sebagai institusi masyarakat. InsyaAllah, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih. Itu penjelasan untuk soalan yang kedua. Alhamdulillah. Okey, kita dapat tengok juga apapun kaitan di antara sekolah dengan masyarakat, masyarakat dengan sekolah, dengan sesebuah institusi itu sangat penting, sangat ataupun menjadi tonggak utama bagi menjayakan. Macam orang kata bertepuk sebelah tangan tak bunyi. Tapi kalau tepuk tangan dua belah tangan, insya-Allah akan berbunyi, malah boleh corakkan bunyi itu, sama ada bunyi itu kuat atau perlahan. Jadi begitulah juga ibarat yang boleh kita maksudkan di sini. Baiklah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah, kita teruskan lagi. Sedar tak sedar sudah dekat 30 minit dah. Baru dua soalan dah dekat 30 minit dah. Alhamdulillah. Dan apa kata kita teruskan kepada sahabat kumpulan kami yang seterusnya yang ingin mengajukan soalan. Silakan. Okey, terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, Ustaz Zamri bin Abdullah. Sebelum saya mengajukan soalan kepada panel kita yang arif dan bijaksana ini, lebih dahulu kita tengok, kita dapat mengetahui sejauh manakah sekolah berfungsi sebagai institusi masyarakat daripada panel pertama. Dan sumbangan masyarakat kepada sekolah untuk merealisasikan masyarakat. Sekolah masyarakat. Baik. Kita juga dapat mengetahui apa peranan pentadbir tu dan juga guru-guru dalam menjayakan sekolah sebagai institusi masyarakat. Baiklah, untuk tidak melengahkan masa ni, saya mengajukan persoalan kita, apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh semua pihak bagi menjayakan sekolah sebagai institusi masyarakat? Jadi saya persilakan kepada panel kita. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la ahlika wa wahdika masata. A'udzubika min syarri ma sana'tu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Puan Masyari atas soalan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjayakan
menjadikan sekolah itu sebagai sekolah masyarakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah pusingan kedua dah kita. Okey, bila bercakap berkaitan isu ini, sebenarnya kita kena faham sekolah itu adalah satu medan untuk sosialisasi ataupun proses interaksi. Ya, proses interaksi itu kalau kita kena faham, dia menghubungkan dia antara individu dan juga masyarakat. Allahumma salli ala. Dia sebenarnya apa? Kita dapat memperoleh bagi anak-anak pelajar masyarakat kita membentuk asasiah Allahumma salli ala daripada kita dan pembelajaran cara kehidupan. Kita kena maklum bila sebut sosialisasi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena faham ejen sosialisasi itu siapa? Ejen sosialisasi itu termasuklah keluarga, termasuklah rakan sebaya, media sosial dan juga sekolah. In other words, untuk menjayakan Allahumma salli ala sayyidina institusi sekolah masyarakat ini, kita tak boleh, we can't put 100% 100% benda itu kepada sekolah. Kita kena tahu ejen sosialisasi ini melibatkan keluarga. Tadi dalam soalan yang pertama untuk saya, kita menekan aspirasi ibu bapa dan juga keluarga. Dan mereka juga salah satu ejen sosialisasi. Rakan sebaya, in other words, rakan sebaya itu siapa? Rakan-rakan pelajar itu sendiri. Media massa, Allahumma salli ala sayyidina. As we know, zaman sekarang media massa sangat memainkan peranan penting, dan juga sekolah. Dan kita kena ingat, dengan itu pelajar dapat belajar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, belajar tentang untuk cara hidup, membentuk sahsiah yang lebih terpuji, membentuk sahsiah yang lebih berterampil. Allahumma salli. Bila kita sebut dari konteks, sebab kita berkonteks pada sekolah, sosialisasi, kita kena tahu ia berlaku di antara guru dan murid, murid dan murid. Itu yang kita tadi, kalau murid dan murid itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rakan sebaya. Contohlah, kalau kita tengok macam mana kita kena membuat, macam mana langkah-langkah nak membentuk sekolah institusi masyarakat ini, sekolah masyarakat ini. Allahumma salli. Sebagai contoh, kita dapat lihat penganjuran aktiviti co-curriculum. Kita ada kelab, kita ada persatuan. Saya ini menggalakkan pelajar itu bersosial, sosialisasi antara mereka. Pada kita kata tadi keluarga, rakan sebaya. So ini berlaku dengan rakan sebaya. Macam mana pelajar untuk bersosial, langkah-langkah kita kena menyediakan. Dan saya memang sangat yakin, kita sebagai pendidik sangat yakin sekolah adalah medium yang terbaik untuk pelajar, masyarakat bersosialisasi, ataupun generasi muda untuk bersosialisasi, atau generasi akan datang. Kita kena ingat, gagalnya kita untuk membentuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sekolah masyarakat ini, gagalnya kita akan menentukan apa yang akan berlaku pada masa datang. Allahumma salli, masyarakat akan datang. Sebab itu kita, contoh yang saya berikan seperti aktiviti kurikulum, aktiviti kelab, aktiviti persatuan, unit beruniform. Sebab di situ mereka belajar. Kalau contoh kita kata Allah SWT dalam pengangkap, kita akan ada camping, mereka akan ada peluang untuk berkomunikasi di antara satu-satu, melakukan tugasan secara berkumpulan. Bukanlah kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aktiviti akademik itu tidak boleh bersosialisasi. Boleh, tapi mungkin ada keterbatasan. Tapi dengan aktiviti kelab, Allahumma salli persatuan, sebenarnya dia sangat-sangat membantu. Dia sangat-sangat membantu kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menjadikan sekolah masyarakat ini, iaitu sosialisasi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wal ahdika wa wahdika masata. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Okey, bila kita sebut pula tadi sebut sekolah sebagai ejen sosialisasi, yang perlu kita kena tahu, sekolah adalah pusat untuk latihan. Sekolah juga sebagai pusat sebagai pendidikan. As we know, sekolah memang tempat untuk pendidikan. Di dalam masa yang sama, sekolah juga adalah untuk latihan. Sebab kita bercakap tentang langkah-langkah sekolah untuk menjadi sekolah masyarakat ini. Kita kena tahu bahawa dengan latihan atau aktiviti atau pendidikan yang dilaksanakan di dalam sekolah secara menyeluruh dapat membentuk pemikiran dalam kalangan pelajar yang lebih kritikal dan juga kreatif. Kalau kita tengok daripada Allahumma salli ala sayyidina falsafah pendidikan negara, tak ada Jerry,
kena memenuhi itu. Allahumma, dia melibatkan pemikiran yang saya maklum kritikal, kreatif, kemahiran teknikal yang sebenarnya melibatkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad psikomotor pelajar-pelajar. Allahumma salli ala, sebagai contohlah, kita kena tahu dia bukan saja dia melibatkan akademik dan juga melibatkan aktiviti kurikulum. Maksudnya secara holistiknya, secara menyeluruhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, bila kita sebut berkaitan dengan kemahiran teknikal, okey, dia sebenarnya boleh diimplement dalam Allahumma salli ala kehidupan seharian. Okey, kita kena tengok ada pendidikan berkaitan dengan teknikal, vokasional. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, itu yang kedua. Bila kita sebut langkah atau peranan atau bertanggungjawab, yang ketiga adalah sekolah sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina, dalam menjadikan sekolah itu sebagai sekolah masyarakat, kita kena pastikan bahawa sekolah itu juga adalah tempat untuk persediaan pelajar untuk ke alam pekerjaan. Sebab tu kita sedia maklum sekolah sebagai tempat untuk memberi pendidikan kepada pelajar ke arah kepada pekerjaan. Kita kena faham konteks itu. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab kita sedia maklum pelajar masuk sekolah rendah untuk ke sekolah menengah. Sekolah menengah untuk ke pengajian tinggi. Kalau pengajian tinggi itu kita adalah nak untuk ke diploma, untuk ke matrik, ke asasi, untuk ke degree. Tapi kita kena beritahu sekolah adalah sebahagian daripada career path dia. Allahumma salli ala sayyidina. Maksudnya dalam perjalanan dia salah satu langkah untuk dia ke alam pekerjaan. Sebab tu kita kata sekolah, dalam menyediakan sekolah masyarakat ini, kita kena maklum sekolah sebenarnya adalah menyediakan pelajar, menyediakan untuk persediaan untuk ke alam pekerjaan. Okey, Allahumma salli ala sayyidina. Bila kita sebut tadi berkaitan dengan sekolah, sebenarnya bila sekolah masyarakat ini, sekolah sebagai tempat untuk persediaan ke alam pekerjaan. Allahumma salli ala sayyidina. Kita kena ingat bahawa itu adalah matlamat yang penting. Kita kena faham, parents bila hantar anak, waris menghantar anak, mereka meletakkan keyakinan berkaitan isu ini. Walaupun kita faham anak ni baru tingkatan satu, tapi sebenarnya target untuk mendapat pekerjaan itu adalah target akhir. Either antara dia dapat masuk universiti ke tidak, dia dapat masuk politeknik ke, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi bila kita menjawab tentang apa langkah-langkah untuk menjadikan sekolah itu sekolah masyarakat, kita kena pastikan sekolah itu adalah tempat persediaan untuk ke alam pekerjaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Poin saya yang ketiga dan mungkin poin yang terakhir untuk soalan ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kena faham dalam peranan tanggungjawab kita, langkah-langkah untuk menjadikan sekolah itu menjadi sekolah masyarakat. Kita kena tahu sekolah, kita kena tahu bahawa kita kena mengawasi pelajar ataupun masyarakat itu sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta bi la ilaha illa anta khalaqtani wa la ahdika wa wahdika masata. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kenapa? Kadang-kadang ini yang sebenarnya kita kena faham tadi yang saya maklumkan awal tadi bila sebut sekolah masyarakat, kita kena faham masyarakat itu penting untuk perkembangan masyarakat itu sendiri. Tapi sayangnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita memandang remeh tentang isu mengawasi masyarakat, yakni mengawasi sekolah, yakni mengawasi murid dan juga pelajar. Kerana bebanan ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad diletakkan 100% di sekolah. Meletakkan 100% di atas pengurusan sekolah. Sedangkan kita maklum sekolah terlibat, kalau kita sebut, sebab saya sebagai kaunselor dan juga terletak di bawah unit HEM, kita terlibat dengan pelbagai aktiviti untuk mengelak atau mengekang penyalahgunaan dadah dalam kalangan pelajar, murid yang seterusnya kepada masyarakat. Tapi kita kena ingat masyarakat memainkan peranan penting dalam mewujudkan sekolah atau institusi masyarakat ini.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kena mengawal generasi kita daripada dadahnya, daripada melepahnya, dan juga pergaulan bebas. Kadang-kadang kita kena faham, kita kena faham bahawa masa pelajar, masa masyarakat di sekolah itu sangat sedikit. Tapi banyaknya kita kembali balik pada isu yang pertama tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang saya maklumkan bahawa aspirasi ibu bapa dan keluarga. Aspirasi ibu bapa dan keluarga sebahagian daripada masyarakat. Maka masyarakat memainkan peranan penting dalam mengawasi pelajar. Ya, kita tak boleh menolak bahawa sekolah itu diibaratkan seperti ibu bapa kepada pelajar, tapi ibu bapa yang kedua. Tapi yang pertama tetap yang berada di rumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la ahdika wa wahdika masata a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kena ingat, saya cakap panjang macam mana pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau Tuan PPD kita, Tuan Jasni sebut panjang tahu mana pun berkaitan dengan sekolah masyarakat ini, tapi kita kena ingat, kita kena buang satu sifat dalam diri kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam menjayakan sekolah masyarakat adalah budaya menuding jari. Itu perkara yang sebenarnya kalau kita senaraikan banyak langkah sekalipun, tapi budaya menuding jari itu berlaku di antara masyarakat dan juga sekolah. Sekolah masyarakat, institusi masyarakat tidak akan berjaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan sampai satu masa apa benda berlaku pun kita menyalahkan sekolah 100%. Saya maklum sekolah juga ada peranan, masyarakat juga ada peranan. Maka kita tak perlu menuding jari. Sebelum saya tutup untuk soalan ini, saya sudi sebab kita berada di negeri Kedah. Saya sudilah nak petik balik kenyataan yang amat berhormat. Menteri besar kita ada sebut, jangan sampai satu masa semua nak salahkan cikgu, jangan semua nak salahkan sekolah, sebab kita memainkan peranan penting. Setiap dari kita memainkan peranan yang penting, bukan kita hanya salahkan sekolah sahaja. Semua benda Allah Mazhar. Dia macam mana Allah Mazhar, ini pendapat peribadi saya yang saya sangat menyokong Menteri Besar. Kita sebut semua benda tak letak atas sekolah. Kita kena ingat, sekolah hanyalah ibu bapa kedua. Tapi yang pertamanya tetap masyarakat, aspirasi ibu bapa dan juga keluarga. Dengan itu kita dapat bersama-sama dalam menjayakan sekolah masyarakat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la ahdika wa wahdika masata a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu jawapan saya untuk soalan ini. Betul, bertepuk sebelah tangan takkan menjadi. Betul. Masyarakat adalah elemen penting kepada sekolah sebagai institusi masyarakat. Jadi soalan saya terusnya ialah, apakah peranan pentadbir dan juga guru-guru warga sekolah dalam menjayakan sekolah sebagai institusi masyarakat? Dipersilakan. Soalan yang sangat bagus ni, sangat yang mencabar lah. Kita ni sebagai guru, apa peranan pentadbir, apa peranan guru untuk merealisasikan sekolah sebagai institusi masyarakat. Dalam hal ini sebenarnya sekolah perlu ada hala tuju untuk membawa sekolah sebagai satu institusi masyarakat. Bermakna pentadbirnya, gurunya perlu ada satu kerangka perancangan strategik lah untuk menarik masyarakat datang ke sekolah untuk memberi kerjasama yang sebaik mungkin supaya anak didik di sekolah itu mendapat kualiti pendidikan dan sekolah itu sendiri menjadi sekolah yang berkualiti. Dalam hal ini saya rasa pentadbir dan guru perlu mencipta seberapa banyak ruang, mencipta seberapa banyak program yang boleh menggamit waris datang ke sekolah. Saya bagi contoh, maknanya apa yang pernah saya buat dahulu semasa saya menjadi yang di-Pertua PIBG di Sekolah Kebangsaan Seri Perdana suatu ketika dulu di sekitar Al-Ustaz.
ini masa zaman dululah, zaman sekitar ada UPSR. Okey. Untuk menjadikan sekolah sebagai institusi masyarakat, iaitu bila adanya program UPSR, saya mencadangkan bahawa kita panggil waris datang ke sekolah, waris darjah 6, kita buat perjumpaan, waris darjah 6 dengan berkelompok tertentu, pelajar di sebelah, waris di sebelah. Kita memberi didikan terus subjek-subjek tertentu kepada waris. Sebagai contohnya, ketika itu sebab saya selaku YDP, sebagai guru cemerlang matematik, saya memberi sendiri soalan UPSR kepada waris dan membimbing murid waris menjawab soalan UPSR. Makna gini, kita buat program itu namanya didik waris. Didik waris. Sebabnya tuan-tuan puan, kenapa kita buat didik waris? Buat waris sekarang ni minimum mereka mendapat pendidikan ialah SPM. Bila SPM bermakna pendidikan subjek di sekolah rendah bagi mereka, dan mereka telah biasa lalui. Jadi saya mengambil pendekatan, mengambil kefahaman sebegitu. Saya mencadangkan dalam PIBG. So kita buat satu program didik waris. Kita panggil waris darjah 6 datang ke sekolah. Kita beri soalan UPSR, kita tengok, kita suruh mereka jawab dan kita bimbing. Dan kita buat latitude kepada waris, dan akhirnya waris cuba membimbing anak mereka di sekolah. Dalam hal ini kita tengok, saya ketika itu buat matematik. Saya ingat lagi rakan saya, Cikgu Indun sekitar Kota Start, sangat terkenal lah, seorang guru cemerlang juga, Cikgu Indun. Dia mengajar waris sains, dan Cikgu Rahmawati saya tak ingat lah ada tak ada lagi sekarang ni. Dia mengajar bahasa Inggeris. Kita tumpu pada 3 subjek. Jadi saya bagi soalan, kita suruh waris jawab. Ada waris yang hebat-hebat jawab bagus, ada yang waris perlu kepada bimbingan. Jadi kita beri latitude. Akhirnya waris kata program yang sebeginilah mereka hendak. Mereka sangat bagus, mereka tak nak satu program-program yang tidak bermanfaat. Mereka kata kalau boleh program didik waris ini dibuat secara berterusan. Makna sambutan. Sehingga waktu itu saya ingat lagi dalam surat PIBG, saya ucap di depan sebagai YDP, saya tanya waris, apa itu inference? Waris boleh angkat tangan dan jawab apa itu inference dalam surat agung PIBG. Bermakna kita nak bagi tahu bahawa kalau kita mencipta program yang baik, kita mencipta program yang berkesan, insya-Allah waris akan datang ke sekolah dan menjadikan pusat sekolah itu sebagai pusat pendidikan untuk mendidik anak mereka di sekolah, dan secara tidak langsung kita akan dapati bahawa sekolah ini telah berkembang berfungsi sebagai institusi masyarakat dalam bidang pendidikan. Dan yang keduanya saya nak share juga di sini, contohnya satu lagi lah, itu saya kata di samping sekolah, pejabat pendidikan, jabatan pendidikan perlu memikirkan apakah program-program yang boleh menyedarkan masyarakat untuk hadir ke sekolah, melihat cikgu-cikgu kita mengajar di sekolah. Sebagai contohnya, di Pendang, di Pejabat Pendidikan Daerah Pendang, suatu ketika di sekitar tahun 2019, kita buat satu program yang dinamakan Open Classroom. Maksud dia, kita buat satu Open Classroom yang sekolah yang pertama kita buat ialah SK Tanah Merah. Sebelum kita buat Open Classroom itu, kita pergi ke sekolah, kami memberi pencerahan kepada guru-guru. Bila kita buat Open Classroom ini, bukan kita nak membebankan guru. Kita nak profession keguruan ini dipandang tinggi. Profession keguruan ini satu profession yang sangat mulia. Guru-guru sangat profesional, boleh mengajar anak didik walaupun dalam apa jua keadaan sekalipun. Sama ada orang melihat mereka ataupun tanpa orang melihat mereka sentiasa mengajar dengan baik. Kita perjelaskan kepada guru, dan akhirnya guru bersetuju bahawa mereka bersetuju untuk melaksanakan Open Classroom di Sekolah Kebangsaan Tanah Merah ketika itu, dan disokong sangat kuat oleh PIBG dan juga guru besar bacaan pentadbir. Akhirnya kita buat Open Classroom itu daripada pagi sehingga balik. Maknanya semua guru yang berada di sekolah ketika itu yang terlibat dengan jadual waktu mengajar. Yang mengajar dalam kelasnya, yang pergi di padangnya, yang seni di bilik seninya. Jadi kita yang seronoknya ialah kita bersetuju untuk invite, untuk menjemput. Yang pertamanya ialah seluruh warga pentadbir di daerah Pendang dan guru-guru yang terpilih
dan yang paling seronoknya kita menjemput PIBG. PIBG iaitu YDP, PIBG dan beberapa orang JK setiap sekolah di daerah Pendang hadir ke sekolah itu, melihat cikgu-cikgu di sekolah itu mengajar, boleh masuk ke kelas dan boleh ambil kertas dan boleh memberi komen, beri pandangan. Dan kita tengok di sini makna bila laksana open classroom, cikgu bersedia dengan sangat baik, cikgu menerima waris-waris dan juga guru-guru lain dengan sangat baik, dan akhirnya guru sedar bahawa sekolah boleh menjadi sebagai pusat pembelajaran kepada waris dan guru-guru yang lain supaya benda pendidikan sentiasa berkembang. Dan akhirnya kita tengok bila open classroom ini dilaksanakan, ada permintaan daripada sekolah-sekolah yang lain, dan ikutan daripada itu kita telah buat di sekolah-sekolah yang contohnya di sekolah menengah kebangsaan Tanah Merah, di sekolah kebangsaan Kubur Panjang, di sekolah Sungai Tiang, dan akhirnya kita tengok sangat baik dan guru menerima dan sanggup menerima waris masuk dalam kelas dan melihat mereka mengajar. Yang ini yang kita nak satu hari nanti, maknanya cikgu yang setelah terkenal sebagai bidang profesional, sebagai keguruannya, ilmu keguruannya, boleh menerima sesiapa sahaja pun masuk ke kelas melihat mereka mengajar, dan tanpa rasa malu, tanpa rasa takut, dan mereka boleh menerima, dan malah mereka boleh menerima pandangan-pandangan daripada rakan-rakan sejawat dan juga masyarakat yang sudah tentu. Kalau PIBG ada yang juga dalam kalangan mereka, ada juga yang guru, ada juga yang hebat-hebat memberi pandangan begini-begini, dan mereka menerima dengan hati yang terbuka. Dan perkembangan ini menunjukkan bahawa perkembangan yang sangat baik dalam sistem pendidikan. Apa yang saya nak sebut tadi ialah kehebatan pentadbir, sama ada di sekolah ataupun di daerah, yang boleh mencipta program-program yang boleh menarik minat waris datang ke sekolah untuk keterlibatan terus dalam sistem pendidikan. Melihat perkembangan pendidikan di sekolah itu sangat-sangat diperlukan, dan hal ini jika kita benar-benar berlaku tersebar luas di merata-rata tempat, insya-Allah sekolah akan menjadi sebuah institusi masyarakat, terutamanya dalam bidang pendidikan, keilmuan, keguruan ini akan berkembang dengan lebih baik, dan akhirnya anak didik kita akan mendapat yang terbaik daripada guru, akan mendapat yang terbaik daripada masyarakat, insya-Allah. Terima kasih. Okey. Itulah jawapan untuk soalan yang ketiga tadi, iaitu berkaitan dengan sama juga macam saya kata tadi, macam mana pun guru dan waris ini perlu bersatu padu, perlu seiring dalam membangunkan, mendidik anak-anak untuk masa yang mendatang ini. Maknanya guru dan waris ataupun masyarakat perlu buat sesuatu yang baru. Bukanlah kita bertujuan untuk menjatuhkan sesiapa, bukanlah untuk macam ayat kampung dia nak kata condemn sana condemn sini. Dan apa yang perlu dilakukan oleh ibu bapa itu sendiri dengan pentadbiran sekolahnya, dengan guru-gurunya, dan guru juga dia akan menghadapi pelbagai lagi situasi pendidikan yang moden, yang terkini, dan macam-macam kita tengok hari ini kreatifnya dunia. Baiklah, sebelum kita nak teruskan soalan yang seterusnya, kita berehat sebentar untuk kita kena bagi ruang dekat ahli panel kita mungkin nak minum air apa sebagainya. Jadi sebelum itu kita lihat sekali lagi VT ini.
Okey, baik. Okey. Sekarang tadi kita rehat sebentar sebab kita nak bagi orang rehat-rehat sama kali panel pun banyak. Banyak. Okey. Baik. Seterusnya hadirin penonton, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah 3 soalan telah pun diajukan kepada ahli panel kita pada malam ini. Alhamdulillah. Okey. Okey, sebelum itu kita tengok dulu penonton live kita pada malam ini. Kita bersama dengan Puan Najihah Zakaria. Terima kasih Puan Najihah, dan ada lagi Cikgu Mak Rozi dan ramai lagi. Terima kasih kerana anda bersama-sama dengan kami pada malam ini, iaitu webinar yang bertajuk Sekolah Institusi Masyarakat. Dan alhamdulillah sekejap lagi saya akan letakkan link akan diletakkan dalam ruangan komen di dalam saluran YouTube ini untuk anda isi kehadiran, dan insya-Allah akan dimasukkan ataupun didaftarkan kursus dalam SPL KPM, dan seterusnya akan diberikan e-sijil kepada tuan-tuan dan puan yang bersama-sama kami pada hari ini. Baik, saya rasa mungkin ada soalan tambahan sikit. Macam ini santai-santainya kita nak tanya. Mungkin Cikgu Nazirah ada nak tanya kot. Yang ni spontan, tak ada apa. Yang ni cuma tanya pengalaman, kita sembang santai saja. Silakan Cikgu Nazirah. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Zamri. Hobi kalau tak tanya soalan ni. Kupasan yang tak menarik. Jadi soalan saya ni berdasarkan pengalaman Encik Badri, setakat mana sambutan ibu bapa atau masyarakat ni dengan sekolah masyarakat yang kita duk sebut-sebut ni. Jadi macam mana? Setakat mana apa sambutan ibu bapa? Terima kasih. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Terima kasih Puan Puan Nora kita. Okey. Bagi saya, kita Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli sayyidina Muhammad, Allahumma salli sayyidina Muhammad. Nak menjawab ini sangat menakutkan bagi saya. Dia begini sebenarnya, kalau tanya saya personally, penglibatan masyarakat di dalam institusi sekolah itu perlu. Sangat-sangat perlu, sebab dia sangat-sangat membantu dalam macam yang saya sebut tadi, dalam meningkatkan pencapaian dan juga prestasi sekolah. Walau bagaimanapun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah sedikit, kalau kata pendapat saya yang agak sedikit bercanggah. Kalau saya ada juga rujuk daripada penulisan daripada Tuan Kamaruddin Haji Hussein 1994. Ada sikit lah, buat revision sikit lah. Cuma berdasarkan daripada keadaan sekarang, masyarakat boleh terlibat dengan sekolah, cuma kita juga perlu memastikan bahawa penglibatan itu dalam keadaan yang lebih terkawal, bukanlah secara total. Sebab bila penglibatan itu secara total, sebenarnya dia memberi kesan yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang agak tinggi kepada institusi sekolah itu sendiri. Berdasarkan pengalaman saya lah, sebab Allah dengan pengalaman yang sangat sedikit, saya pernah berada di harian, sekolah harian, and then saya sekarang berada di SBP, and then saya pernah berada di matrikulasi bahagian pengajian tinggi. Saya pergi balik lah, tempat kerja saya itu bertukar-tukar. Cuma bila kita melihat terlampau banyak penglibatan masyarakat pun sebenarnya kurang baik untuk sekolah. Sebab kadang-kadang hanya sekolah, sebab parents ataupun masyarakat itu memahami sesuatu daripada perspektif masyarakat. Tapi kita di dalam sekolah itu, kita memahami sekolah itu daripada perspektif sekolah itu sendiri. Saya menjawab isu ini berdasarkan saya punya status sebagai kaunselor. Kita kena melihat kenapa saya kata kena kawal. Memang sekarang kita nampak sebenarnya banyak masyarakat akan melibatkan diri dengan sekolah dalam nak menjayakan sekolah masyarakat. Saya tidak menolak bahawa benda itu adalah satu benda yang sangat bagus. Tapi bila dia tidak terkawal, sebenarnya dia memberi tekanan kepada guru. Sebab kita kena faham, masyarakat melibatkan diri
dalam dengan sekolah ini sebab mereka ada kepentingan mereka. Allahumma salli ala Sayyidina. Sebab kalau daripada sudut counselingnya dia akan bias because of their thinking part, because of their thought that their child are there. So they are most they are thinking about their own son and child. Dia akan fikir tentang itu. Tapi sekolah dia lebih melihat sesuatu daripada perspektif yang lebih menyeluruh. Sebab kadang-kadang berdasarkan pengalaman saya lah, bila kita terlampau buka peluang terlampau besar, sehingga kan saya melihat pengalaman-pengalaman yang lepas, sekolah tidak boleh buat keputusan sebab keputusan itu kena datang daripada masyarakat luar. Contoh, tapi kalau kita ada barisan pentadbir yang lebih bagus, yang dapat mengawal benda itu, alhamdulillah. Tapi kalau tidak dapat mengawal, seolah-olah dia akan mengganggu gugat pentadbiran lah. Sebab ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tak patut kongsi kot, tapi adalah yang benda tu yang dia akan jadi worst case lah untuk itu. Sebab bila kadang-kadang kita kena faham, kadang-kadang masyarakat itu, kadang-kadang kita ada banyak latar belakang masyarakat lah yang nak menjayakan sekolah masyarakat itu. Kadang-kadang dia ada intention lain. Walau bagaimanapun, saya tidak menolak bahawa penglibatan masyarakat dalam menjayakan sekolah masyarakat atau institusi masyarakat ini sangat penting. Cuma dia perlu dalam keadaan yang terkawal dan terbimbing. Jika tidak, dia akan memberikan kesan. Kita kena ingat, sebab kita sebagai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebagai seorang pendidik, kita telah pun bukanlah ditekan, tapi kita dah ada kita punya procedures dan SOP kita. Kita dah ada tanggungjawab kita, tapi bila kita memberi peluang terlampau luas, penglibatan masyarakat luar untuk mencampur adukkan institusi pendidikan ini, dia akan memberikan kesan yang sangat besar lah. Dan sudi saya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk menyatakan pendapat saya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu sahaja. Jangan jadikan sekolah ataupun institusi pendidikan sebagai lambakan pelbagai jenis perkara sehingga kita lupa kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tujuan utama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la ahdika wa wahdika masata a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bizambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya rasa kenyataan saya itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tapi tak apalah sebab dia ditanya maka saya jawab. Kalau dia kecam, sama-samalah kena kecam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu saja untuk jawapan untuk soalan itu. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Okey, nampak tak tuan-tuan dan puan-puan, tidak penonton yang dirahmati Allah sekalian. Begitu panas topik kita ni. Kalau kita bincangkan sampai beberapa hari pun insya-Allah takkan sudah benda ni kan. Pelbagai pandangan, cadangan. Mungkin ada yang semua pihak mencadangkan begitu begini. Macam seperti mana kata Encik Badri tadi, sehingga menjadi lambakan, tak terkejut sampai orang kata, kalau orang dah kata tak ada nak ligan. Okey. Baiklah, kita ulang balik berkaitan dengan soalan yang pertama tadi. Sahabat saya Ustazah Masriah telah pun mengajukan soalan, sejauh manakah sekolah berfungsi sebagai institusi masyarakat. Soalan kedua, apakah input ataupun sumbangan kepada masyarakat, sudah pun dijawab oleh ahli panel kita untuk menjayakan sekolah masyarakat ini. Kemudian dan seterusnya, Cikgu Nur Azirah tadi juga telah mengajukan soalan berkaitan dengan apakah peranan pentadbir dan guru-guru dalam menjayakan sekolah sebagai institusi masyarakat. Semua itu sudah pun dijawab oleh ahli panel kita. Dan soalan yang keempat ini, soalan yang keempat ni tadi sudah bagaimana, sejauh mana, apakah sumbangan dan sebagainya. Dan ini soalan yang keempat juga soalan yang terakhir mungkin. Soalannya berbunyi, apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh kesemua pihak tadi ni yang telah kita bincang tadi ni, oleh semua pihak, kedua-dua pihak, daripada sekolahnya, masyarakatnya, penduduknya, pentadbiran
negerinya, dengan semua sekali dah, dengan masyarakat, bagi menjayakan program ataupun sekolah institusi masyarakat. Jadi dengan tidak buang masa, persilakan sekali lagi ahli panel kita untuk menjawab persoalan tersebut. Dipersilakan. Okey, satu rangkuman soalan yang sangat baiklah. Last sekali ialah tanya apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh semua pihak lah untuk menjayakan sekolah sebagai satu institusi masyarakat. Dan saya melihat, saya nak ambil skop yang agak lebih kecil sedikit lah nak menjawab soalan ni. Langkah-langkah yang perlu diambil oleh semua pihak, yang pertama ialah perlu bersifat berfikiran secara proaktif. Maknanya cuba mencari ruang dan peluang untuk memberi kerjasama yang baik kepada sekolah bagi mewujudkan sekolah sebagai satu sekolah institusi masyarakat. Maknanya dalam hal ini saya sebut tadi ialah kalau sekolah perlu mencipta beberapa program yang terbaik kepada masyarakat untuk menarik masyarakat datang sekolah. Dalam hal ini kita juga menyeru kepada masyarakat supaya masyarakat berbincang di luar sekolah untuk membawa idea terbaik kepada pihak sekolah dan bagaimana untuk menjadikan sekolah sebagai pusat pendidikan, sebagai institusi masyarakat sangat baik kepada anak didik mereka di sekolah. Dan maknanya semua komponen iaitu masyarakat, guru perlu sentiasa berfikiran proaktif mencipta peluang-peluang ataupun program-program yang terbaik untuk menarik masyarakat dan juga guru bergerak bersama di sekolah untuk kebaikan pendidikan di sekolah, di institusi pendidikan. Dalam hal ini bila masyarakat dah mula terlibat secara total di sekolah, maknanya masyarakat telah pun memahami bahawa sekolah ini adalah sebagai sebuah institusi masyarakat. Maknanya sekolah bukanlah terasing bagi kami. Sekolah ini adalah pusat tempat kami memberi kerjasama, tempat kami duduk berbincang, tempat kami meluahkan pandangan, tempat kami memberi sumbangan. Bermakna masyarakat satu ketika nanti akan berpusu-pusu menjadikan sekolah ini sebagai sistem masyarakat. Sudah tentu perkara yang sangat penting yang perlu kita ambil berat ialah perlu menjaga sensitiviti dalam kalangan kita. Maksudnya guru perlu menjaga sensitiviti kepada yang masyarakat dan masyarakat perlu menjaga sensitiviti guru. Dan bila kedua-dua pihak ini sentiasa menjaga sensitiviti, saya yakin bahawa sekolah akan berfungsi dengan baik sebagai sebuah institusi masyarakat. Bila sensitiviti ini dijaga, contohnya tadi kalau Waris kata pagi ni, cikgu saya nak tengoklah cikgu mengajar dalam kelas, anak saya ada di kelas tingkatan 3, tapi tingkatan 3 saya nak tengok cikgu mengajar hari ni, boleh tak cikgu? Makna cikgu sudah tentu saya sebut tadi sebagai orang profesional dan kefahaman dalam pendidikan bahawa sekolah ini telah pun menjadi pusat institusi masyarakat. Boleh dengan kebenaran guru besar, dengan kebenaran pengetua, okey boleh duduk bersama di belakang melihat cikgu mengajar, bagaimana melihat, dan kalau ada kekurangan boleh dibincang. Tapi kalau ada kebaikan, pujilah cikgu. Kalau ada kekurangan, boleh beri pandangan dan cikgu perlu bersifat terbuka. Memanglah orang yang profesional ini sentiasa bersifat terbuka supaya sebarang kita tak nak kata kritikan, sebarang pandangan-pandangan untuk penambahbaikan itu sentiasa akan berlaku demi untuk memberi deliver skill lah, untuk menyampaikan skill kita kepada pelajar yang terbaik. InsyaAllah kita menerima pandangan-pandangan, sebab sudah tentulah kita faham bahawa dalam kalangan masyarakat itu ada juga golongan profesional yang barangkali pensyarah, barangkali engineer, yang ilmunya adalah barangkali setara dengan guru peringkat kontennya konten matematik ke, fizik ke, kimia ke, barangkali setara dengan cikgu. Dan maknanya mereka boleh memberi pandangan. Contohnya, saya bagi contoh lah, kalau kita nak mengajar membanding dua nilai pecahan, saya matematik kan, nak membandingkan dua nilai pecahan, barangkali cikgu memberi beberapa contoh saja, iaitu contohnya menukar kepada nombor perpuluhan,
menukar kepada peratus, nak banding 2 nilai pecahan, melukis rajah. Barangkali waris yang hebat, barangkali beliau akan memberi contoh, cuba kita menggunakan kaedah darab silang, boleh atau tidak. Sebenarnya benda ini berlaku kepada saya satu ketika dulu semasa saya memberi ceramah motivasi matematik, ceramah motivasi matematik yang telah dianjurkan oleh sebuah pusat agensi lah, ramai dalam dewan itu. Waris berada di belakang. Bila saya bagi contoh dan akhirnya seorang waris datang kepada saya, Cikgu Jasni, boleh tak kita jawab soalan begini menggunakan kaedah ini? Saya kata sangat bagus kaedah yang tuan yang sebut kepada saya. Okey, saya pun terima kaedah yang diberi dan saya menghurai. Saya sebenarnya terlupa lah itu ada kaedah tu. Jadi saya menghurai balik kaedah yang disarankan oleh waris tersebut dan akhirnya pelajar lebih faham kaedah yang disampaikan oleh waris tersebut. Dalam hal ini apa yang penting bahawa guru perlu bersifat terbuka dan positif jika waris memberi pandangan. Dan pandangan yang disampaikan itu perlu jagalah dalam keadaan jangan terguris hati, jaga sensitiviti guru. Dan guru kalau nak menjawab sebarang pertanyaan waris dan keterlibatan waris di sekolah perlu juga menjaga sensitiviti mereka. Dan apapun kita kena faham bahawa akhirnya kalau boleh sekolah sebagai institusi masyarakat ini direalisasikan dengan sangat baik, dengan sangat tertib, dengan sangat harmoni, memberi nilai-nilai kebaikan dan akhirnya kita nak tengok bahawa apa jua kebaikan yang berlaku dalam kalangan sekolah itu yang terbaiknya ialah akan mewujudkan sekolah sebagai sebuah sekolah yang berkualiti dan pelajarnya juga akan menjadi kemudian murid yang berkualiti. Dan hasilnya apa? Hasilnya ialah sekolah itu telah dijadikan sebagai institusi masyarakat yang sangat baik, yang sangat positif. Dan saya yakin bahawa saya nak guna satu istilah dengan izin, bila sekolah itu menjadi sebuah institusi masyarakat yang baik, contohnya ada sekolah A, sekolah B, sekolah A itu menjadi sekolah masyarakat yang baik, sudah tentu sekolah itu akan dikenali sebagai magnetic school. Sekolah yang boleh menarik masyarakat, yang boleh menarik pelajar-pelajar datang ke sekolah itu. Magnetic school bermaknanya waris akan berlumba-lumba nak hantar anak ke sekolah yang sekolahnya bergerak maju sebagai sebuah sekolah institusi masyarakat. Jadi kita harap suatu ketika nanti magnetic school ini berlaku hasil daripada sekolah sebagai institusi masyarakat, insya-Allah. Terima kasih. Okey, jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan, kupasan demi kupasan daripada pusingan pertama hinggalah pusingan kedua sehingga sekarang ini. Saya rasa satu soalan yang terakhir kita tujukan kepada ahli panel kita pada malam ini, harapan. Apakah harapan kepada pihak sekolah, harapan kepada guru-guru ataupun harapan kepada masyarakat, ibu bapa? Harapan sedikit, seminit dua, macam itu saja. Harapan bagaimanakah nak menjayakan harapan Encik Badri untuk maknanya pihak-pihak yang pihak ni lah, pihak yang saya sebut tadi, pihak pentadbiran, pihak guru, pihak ibu bapa, pihak masyarakat dan sebagainya. Harapan, apakah harapan Cik Badri kepada semua nak menjayakan sekolah institusi masyarakat, selain daripada jangan sampai jadi lambakan yang kita tak terkejar. Allahumma salli sayyidina Muhammad, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa la ahlika wa rika masata. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Soalan terakhir. Allahumma salli sayyidina Muhammad, bagi saya perkara yang sangat-sangat penting kalau harapan saya, ya Allah, sekolah dan masyarakat sangat memerlukan di antara satu sama lain. We can't deny it. Perkara yang paling penting adalah kita kena letakkan kita punya ideologis, kita kena letakkan ke tepi kita punya ideologis, kita punya ego, kita kena fikirkan tentang masyarakat kita. Kalau kita masih lagi menuding jari,
kita masih lagi menyalahkan orang lain, kita tidak akan pernah berjaya. Kita kena saling melengkapi di antara satu sama lain. Saya tak boleh mengatakan 100% sekolah boleh berjaya dengan sendirinya. Dan saya juga tidak boleh menyatakan bahawa masyarakat itu akan berjaya sendirinya tanpa sekolah. Sebab sekolah memerlukan masyarakat, masyarakat memerlukan sekolah. Begitu juga dengan ceritanya Adam perlukan Hawa, Hawa perlukan Adam. Kalau tidak, benda itu tak jadi. So in other words, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, we need each other. Once we need each other, we need to take it out our egos to make sure our institutions, kita punya institusi masyarakat getting better. If not, kalau kita masih lagi dengan ego kita menuding jari, percayalah cakap saya, 10 tahun akan datang kita akan menyesal. Because of apa yang kita lakukan sekarang membentuk masyarakat akan datang. Kalau sekarang kita tak boleh nak tolerate antara institusi masyarakat dengan institusi pendidikan sekolah, maka kita kena ingat satu masa nanti masyarakat akan datang tak boleh tolerate each other. Once that things happen, is already too late for us. So starting for now, take it out our egos, bawa keluar kita punya ego, sama-sama kita bantu untuk menjayakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad apa yang kita mahukan. Saya itu harapan saya. So kalau saya cakap lama kan panjang lagi. Itu saya. Assalamualaikum. Okey, baiklah hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Begitulah penjelasan yang tepat, boleh dikatakan tepat, hebat, menarik. Kau memang debom lah tuan-tuan dan perempuan ya. Semoga dengan penerangan ataupun input yang telah diberikan oleh panel pertama dan panel kedua menjawab persoalan yang timbul di dalam fikiran kita selama ini. Okey, terima kasih kepada ahli panel kita. Keempat-empat soalan mudah dijawab. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Perlulah kita mengambil berat tentang ini sebab cabaran-cabaran di dalam dunia pendidikan kini makin luas ya. Dunia tanpa sepadan dan macam-macam lagi. Sekarang ni kita tengok bermacam-macam fenomena yang berlaku. Baiklah, keempat-empat soalan telah pun selesai dijawab oleh ahli panel kita. Okey, kepada anda yang baru saja bersama-sama dengan kami pada malam ini, anda bersama dengan Tuan Jasni bin Mat Kecil, iaitu Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, iaitu Sektor Perancangan Pejabat Pendidikan Daerah Pendang, Kedah Darul Aman. Okey. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya anda yang ingin mendapatkan kehadiran untuk direkodkan dalam SPL KPM, kami telah letakkan link kehadiran di dalam ruangan komen. Jadi anda boleh klik di dalam ruangan komen dan teruskan mengisi untuk dimasukkan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam SPL KPM. Dan seterusnya, insya-Allah sekiranya tidak ada apa halangan, kami akan sediakan e-sijil yang akan di-emailkan kepada email peribadi ataupun email yang anda daftarkan ketika bersama-sama dalam rancangan ini. Baiklah, untuk harapannya Tuan Jasni, apakah harapan untuk semualah, harapan untuk semua yang terlibat, maknanya kata-kata nasihat dan sebagainya sebagai orang lama, orang yang ada pengalaman bermacam-macam lagi. Ni baru sikit tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton ni baru sikit, belum lagi kita ni. Sebab tu saya kata pada awal tadi, boleh buat buku sejarah pengalaman hidup sebagai seorang pendidik. Okey, apakah harapan Tuan Jasni untuk semualah masyarakat, guru, pentadbir dan sebagainya? Apakah pesanan-pesanan untuk kami semua? Silakan. Harapan dan pesanan sebenarnya sangat menyentuh hati lah. Soalan itulah harapan.
Bagi saya ginilah, yang pertama sekali selaku penjawat awam, selaku pendidik, saya menyeru kepada diri saya dan juga rakan-rakan pendidik yang lain. Kita sentiasalah bekerja dengan sehabis baik untuk anak didik kita. Bekerja seikhlas yang baik untuk anak didik kita. Bila saya cakap seikhlas, sehabis baik, bukan saya nak kata tidak ikhlas. Tapi maknanya saya nak mencabar diri saya, nak mencabar diri tuan-tuan dan puan-puan, sentiasa berusaha keras untuk mengajar anak didik kita supaya menjadi insan yang baik, insan yang berilmu, insan yang berkemahiran, insan yang bernilai baik, demi untuk membina karakter yang baik dalam sistem pendidikan kita supaya mereka dapat menjadi insan yang baik di dunia dan di akhirat. Maknanya kita selaku pendidik cuba faham setiap polisi kerajaan, setiap polisi Kementerian Pendidikan sehabis baik. Hadam polisi. Dalam keadaan sekarang ni, contohnya polisi PBS. Kita pendidik, kita cuba hadam sehabis baik apa yang hendak yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan kita. Nak PBS itu ke mana? Maknanya polisi itu salah satu contoh polisi. Polisi PBS itu cuba kita hadamkan dan kita cuba terjemahkan. Akhirnya insya-Allah apa jua yang kita hadamkan itu, yang kita terjemahkan itu akan menjadi impak yang baik kepada anak didik kita. Dan perkataan saya tadi jangan disalah tafsirkan. Maknanya cikgu tak amanah ke? Cikgu tak bekerja sungguh. No, saya nak saran kepada diri saya. Maknanya kalau kita ada kedrat 80%, kita mengajarlah 80%. Kalau kita ada kedrat, hari ini kita hanya ada kedrat kita 30%. Kita mengajarlah 30%. Sebabnya kita nak hasil usaha kita, duit yang kita dapat itu duit yang berkat untuk kita meneruskan kelangsungan hidup kita, insya-Allah. Dan kepada masyarakat, saya berharap benar bahawa kita sentiasalah menyokong guru dalam apa jua keadaan sekalipun. Kadang-kadang memang cikgu tersasar sebelaku manusia biasa. Itu adat manusia biasa. Bila tersasar, datanglah berbincang sehabis baik supaya semua itu dapat dileraikan dengan baik. Dan sudah tentu cikgu-cikgu dan masyarakat kita perlu faham bahawa di belakang mereka ialah ada badan-badan lain yang sentiasa menyokong sekolah dan menyokong waris, iaitu ada PPD dan juga ada Kementerian Jabatan Pendidikan dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan kita perlu sedar bahawa PPD, JPN dan KPM ini sentiasa melihat cikgu-cikgu di bawah dengan sehabis baik, sentiasa memberi bimbingan dan dorongan kepada pentadbir sekolah dan juga cikgu-cikgu supaya kita sentiasa bergerak seiring dalam jalan yang betul, supaya kita sentiasa melaksanakan tugas dengan baik. Dan akhirnya bila masyarakat, guru, sederap, seia, sekata bergerak bersama, insya-Allah saya berkeyakinan benar bahawa anak didik kita akan menjadi anak didik yang baik. Dan kita jangan lupa, kita sentiasa perlu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah memberi kita kekuatan akal fikiran, kekuatan lidah, kekuatan tenaga, kekuatan hati untuk kita menyampaikan, melaksanakan amanah yang diberi supaya anak didik kita, rezeki kita menjadi rezeki yang terbaik, insya-Allah. Terima kasih. Okey, maka dengan itu jadi dijemput kembali sahabat-sahabat semua untuk berada di pentas utama sebelum kita mengakhiri program webinar kita pada malam ini. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, semoga apa yang telah disampaikan oleh Encik Jasni bin Mat Kecil, iaitu selaku Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah jadi Sektor Perancangan Pejabat Pendidikan Daerah Penang, itu menusuk apa orang kata kurang sikit sampai di lubuk hati kita. Sama ada kita dari pihak guru, sama ada kita dari pihak pentadbir, sama ada kita dari pihak ibu bapa, kita daripada pemimpin-pemimpin atasan yang menonton video ini dapat sama-sama kita mengkerah tenaga, sama-sama menggembeling tenaga untuk menjayakan iaitu sekolah institusi masyarakat. Kiranya tuan-tuan dan puan-puan jelas. Okey, kalau kata kurang jelas, insya-Allah boleh ulang balik video yang kita paparkan ini.
Dan sebelum kami mengakhiri rancangan ini, sekali lagi pihak majlis ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Encik Jasni bin Mat Kecil di atas atas idea-idea, atas jawapan-jawapan, atas segala pandangan yang diberikan. Semoga kita sama-sama dapat memanfaatkan dan dapat digunakan sehingga hari-hari ataupun tahun-tahun yang akan mendatang, insya-Allah. Okey, saya bersama-sama dengan rakan saya iaitu memikul tugasan bagi kursus SGDU 5083 iaitu Creativity and Management for Effective School. Okey, bersama dengan moderator kami pada malam ini iaitu Ustazah Masriah dari Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Muhammad Saman. Seterusnya moderator yang kedua kita bersama dengan Azwin Zuwita. Kalau dengar Syed Michael, saya dah dapat konven jalan balik kampung rumah. Sorry. Kemudian dan kita moderator kita yang terakhir. Mana ada rancangan lagi tuan-tuan dan puan yang buat moderator 4 orang, masing-masing soalan untuk bertanya. Jadi kalau kita guna banyak otak kan, jadi banyaklah bertambahlah ilmu. Jadi bersatu lagi. Dan yang terakhirnya iaitu Cikgu Nur Azirah Azmi, iaitu dari Sekolah Kebangsaan Kepala Batas Jitra Kedah Rahman. Sekali lagi pihak majlis ingin merakamkan terima kasih kepada Encik Jasni Mat Kecil. Ada apa-apa lagi sahabat-sahabat? Sebelum kita menamatkan. Okay. Kami ucapkan terima kasih kepada Encik Jasni sudi bersama-sama kita pada malam ini. InsyaAllah. Yang baik jadikan tauladan, yang buruk jadikan sempadan. Yang baik daripada Allah SWT, yang buruk itu daripada kelemahan diri kami. Sekian dari kami webinar Sekolah Institusi Masyarakat. Pastikan ianya menjadi satu realiti dan bukan angan-angan kosong. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye dan jumpa lagi.